Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, perihal muraqabah, muka surat 20. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ilmu beliau, rahsia-rahsia beliau dan juga ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Perihal muraqabah, jagalah diri ketika berhadapan dengan Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerimu dan diammu, dalam perhatianmu dan pemandanganmu, dalam lintasan hatimu dan kehendakmu, bahkan terhadap semua hal dan keadaanmu. Dan sentiasalah ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada dekat denganmu. Ketahuilah bahawa dia sedang memperhatikanmu dan tahu segala sesuatu mengenai dirimu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Lihat firman-Nya ini, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Tiada sesuatu pun yang terlindung dari pengetahuan Tuhanmu, biar sebesar debu sekalipun, baik di bumi maupun di langit. Firman-Nya pula, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau melaungkan dengan perkataan, maka sesungguhnya dia itu mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Dan ingatlah bahawasanya dia selalu berada bersama anda di mana sahaja anda berada, dengan ilmunya yang meliputi dan kudratnya yang tiada bertepi. Maka dengan itu, di samping adanya petunjuk, bantuan dan pemeliharaan daripadanya, jika anda tergolong orang-orang yang salih, nescayalah anda akan merasa malu kepada Tuhan dengan sesungguh malu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadir bersama-sama dalam majlis ilmu, bersama-sama membahaskan tentang perkara-perkara, perihal-perihal yang dengannya insya-Allah diharapkan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang sempurna penauladanannya dan pengikutannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam Haddad menyebutkan tentang perihal muraqabah, yang mana muraqabah ini merupakan salah satu daripada bahagian daripada cabangan agama. Yang ini kita sebutkan ataupun yang disebutkan dalam hadis masyhur ataupun dikenali sebagai hadis Jibril. Jibril alaihi salam datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun-rukun agama. Yang pertama ditanya tentang rukun Islam ataupun ianya menjadi ilmu fiqh. Kemudian ditanya tentang rukun iman, yang mana ianya menjadi sebahagian daripada ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Dan kemudian ditanya tentang ihsan, rukun ihsan ataupun ianya menjadi sebahagian daripada perbahasan dalam ilmu at-tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu tazkiyah. Namanya banyak,
iaitu tasawuf, akhlak, tazkiyah dan sebagainya, akan tetapi maksudnya adalah satu, iaitu muraqabah. Yang mana muraqabah ini membawa maksud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bahagian ihsan. Ini terbahagi kepada dua. Darjat yang lebih tinggi daripada muraqabah adalah musyahadah, iaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, iaitu maqam musyahadah seperti yang kita sebutkan. Pada maqam ini seorang hamba itu akan melihat perkara yang gaib seakan-akan nyata di hadapannya. Seorang hamba itu akan menyaksikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, di dalamnya terdapat keagungan, kehebatan, kudrat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia melihat sesuatu perkara, melainkan dia dapat melihat di dalamnya itu hikmah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan maqam musyahadah ini kebanyakannya diberikan ataupun diberikan kepada para rasul, para nabi, para siddiqin, iaitu mereka-mereka yang sempurna iman mereka, sempurna keyakinan mereka, yang didekatkan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita, letak kita bersama orang-orang as-siddiqin, amin ya rabbal alamin. Adapun maqam ataupun darjat yang kedua daripada al-ihsan, iaitu muraqabah. Yang pertama tadi kita cakap yang tertinggi adalah musyahadah, dan kemudian bawah daripada musyahadah itu adalah muraqabah. Nah, apa itu muraqabah? Iaitu merasa dirinya sentiasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cabang ini merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Imam Haddad di sini, gerak-gerimu dan diammu, perhatianmu dan pandanganmu, lintasan hatimu dan kehendakmu, bahkan terhadap semua halmu. Iaitu kita merasakan bahawa setiap perkara yang berlaku di dalam diri kita seharian ini berada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya luaran, bahkan di dalam hati juga, bahkan yang lebih dalam daripada hati, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang akan kita bahaskan. Di alam dunia ini kita mengetahui bahawa zaman sekarang, zaman moden, ada CCTV dan sebagainya. Diletakkan di banyak tempat CCTV agar supaya mereka, manusia ini, merasakan bahawa mereka dipantau, diawasi, agar supaya mereka melakukan perkara yang sepatutnya mereka lakukan dan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Begitu juga seorang anak dipantau oleh ibu dan ayahnya, bagaimana akhlak mereka, bagaimana tingkah laku mereka. Seorang anak murid dipantau oleh guru mereka, bagaimana pembelajaran mereka, bagaimana fokus mereka dan sebagainya. Wahakadha, seorang pekerja akan dipantau oleh pengurus mereka agar supaya mereka menjalankan tugas dengan sempurna dan sebagainya. Nah, akan tetapi pengawasan oleh manusia ini terhad kepada yang nampak, ataupun pengawasan manusia ini hanyalah daripada segi zahir. Adapun daripada segi batin, ianya terlindung. Mungkin sahaja manusia itu boleh menunjuk, melihatkan, memperlihatkan kepada orang lain sesuatu kebaikan, akan tetapi motif di sebalik apa yang dilakukan itu tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan pengkhianatan mata, iaitu bila mata itu mencuri pandang, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. La ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang kita zahirkan dan apa yang kita sembunyikan. Kedua-duanya jelas sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, dan kami
mengetahui akan apa yang dibisikkan oleh nafsu mereka, apa yang mereka sebutkan di dalam hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada mereka daripada urat sendi mereka. Nak dikatakan bahawa tidak ada apa-apa yang boleh kita lindung, apa-apa yang boleh kita selindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tafsir menyebutkan tentang ayat wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau melaungkan dengan perkataan, maka sesungguhnya dia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Dikatakan yang rahasia itu apa yang kita fikirkan dalam hati, apa yang terlintas dalam hati fikiran kita. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi adalah yang belum lagi terdetik dalam hati kita, akan tetapi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terdetik itu juga telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terdetik itu, apa yang akan terdetik dalam hati manusia akan diketahui oleh Allah, dan apa yang akan diazamkan selepas terdetiknya perkara itu di dalam fikiran ataupun hati manusia juga telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keazaman itu, apa yang akan dilakukan selepas keazaman tersebut juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia ini tidak dapat melarikan diri daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bahkan tidak ada daun yang gugur di mana sahaja kecuali ianya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu tidak ada daun yang tumbuh kecuali dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, setiap perkara yang berlaku di atas bumi dan di langit, bahkan di dalam lautan, kesemuanya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan maha meliputi. La ilaha illallah. Sebab itu ada satu kali satu orang anak murid mengadu kepada guru mereka bagaimana dapat menghindarkan dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberitahu oleh guru tersebut, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan kamu lakukan maksiat tersebut di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mana diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni diizinkan kita untuk berdiri di atas buminya, diizinkan kita untuk berteduh di bawah langitnya, diizinkan kita untuk berada sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita gunakan perkara tersebut seperti yang telah diizinkan, tidak menyalahgunakan tempat tersebut untuk kegunaan lain kecuali untuk mentaati daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh mana langit, jauh mana pun planet tersebut daripada bumi ataupun daripada matahari, maka ianya tetap berada di dalam milik dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia yang kerdil, yang lemah, harus cuba untuk menghadirkan perasaan ini sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara konsep yang disebutkan selepas ini, kemudian Imam Haddad menyebutkan, menyambung dengan mengatakan, amalkan tabiat suka mengawas diri. Kemudian ingatlah supaya anda mengawas diri, jangan sampai dia mendapati anda di tempat yang dilarang dan tidak mendapati anda di tempat yang disuruh. Jangan lupa menyembahnya seolah-olah anda melihatnya. Maka jika anda tiada melihatnya, ingatlah bahawa sesungguhnya dia tetap melihat anda. Kemudian apabila anda mendapati dirimu agak malas hendak melakukan ketaatan kepadanya, ataupun dirimu cenderung untuk membuat maksiat kepadanya, maka segeralah ingatkan dirimu itu bahawa dia sentiasa melihatmu dan mengetahui rahasiamu dan bisikan hatimu. Jika peringatan semacam ini tidak memberi apa-apa kesan kepada jiwamu kerana kekurangan makrifatnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah anda mengingatkannya dari hal dua malaikat yang mulia, kiraman katibin, yang mencatat semua kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatanmu. Dan bacakanlah kepadanya firman yang berikut,
idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika disambut oleh kedua malaikat yang menyambut, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, apa sahaja yang disebut dari perkataan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang bersedia mencatatnya. Sesudah itu, jika jiwamu tetap tidak mengambil peduli tentang peringatan ini, hendaklah anda mengingatkan tentang dekatnya maut, dan maut itu adalah perkara ghaib yang tidak nampak, yang paling dekat sedang ditunggu. Dan alangkah bimbangnya jiwa itu bila dia diserang maut dengan tiba-tiba, dan bahawasanya apabila maut datang menimpanya padahal dia masih dalam keadaan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu akan menyebabkan kerugian yang tiada kesudahannya? Dan jika menakut-nakutkan semacam itu juga tidak berguna pada jiwamu, hendaklah anda menyebutkan kepadanya tentang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang mentaatinya dengan memperoleh pahala yang besar, dan apa yang diancamnya pula dengan siksa yang pedih terhadap siapa yang melakukan maksiat kepadanya. Katakanlah kepadanya, wahai jiwa, tiada apa pun yang boleh disesalkan selepas mati, dan tiada tempat tinggal lagi selepas kehidupan dunia ini, kecuali tempat tinggal di syurga ataupun tempat tinggal di neraka. Kini pilihlah buat dirimu. Jika mahu taat, nescaya akibatnya kemenangan untuk mencapai keridaan Allah dan tinggal berkekalan dalam syurganya yang paling luas, kemudian berjaya memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi banyak budinya. Dan jika mahu pilih maksiat, nescaya berakhir dengan penyesalan dan kehinaan, kemurkaan dan pengharaman, lalu dipenjara antara lapisan api neraka yang berluap-luapan. Ubatilah dirimu itu dengan perkara-perkara serupa ini ketika ternyata kelusuannya untuk membuat ketaatan dan kecondongannya untuk melakukan kemaksiatan, kerana sesungguhnya itu termasuk ubat-ubat yang bermanfaat bagi menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Kemudian jika bergejolak api malu dari dalam hatimu ketika anda merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu kini, dan bahawa perasaan malu itu akan menahanmu dari melanggar perintahnya dan mengajakmu untuk menyegerakan diri untuk membuat ketaatan kepadanya, maka itulah tanda bahawa hakikat muraqabah sudah mula muncul dalam dirimu. Nah, di sini Imam Haddad menganjurkan kepada kita, mengingatkan kita agar menanamkan, mendidik diri ini agar supaya mengamalkan sifat suka mengawas diri sendiri. Tidak perlu ada orang luar untuk ingatkan, akan tetapi diri kita sendiri ingatkan kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu konsep yang disebutkan di sini adalah jangan sampai kita tidak berada di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu di tempat-tempat baik, jangan sampai kita tidak dilihat oleh Allah, tidak dilihat oleh para malaikat kewujudan kita di sana. Dan jangan pula kita berada di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Naam. Pelajar-pelajar apabila berada dalam exam hall, mereka kalau mereka tahu ada pengawas yang sedang melihat mereka, maka mereka tidak akan cuba-cuba untuk bertanya soalan ataupun minta jawapan daripada kawan yang lain, ataupun cuba untuk melihat daripada orang lain punya jawapan. Sebab apa? Dia tahu kalau dia melakukan perkara tersebut, mungkin sahaja exam paper dia akan diambil ataupun dia akan dapat kosong daripada markah exam tersebut. La ilaha illallah. Naam. Tapi kalau bila dia rasa pengawas tu tidak melihat kepada dia, guru yang berada di exam hall itu tidak melihat ataupun sedang lalai dan sebagainya, maka dia akan cuba sedaya upaya bagaimana untuk dapatkan jawapan. Wahakadha. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada pengawas sedang melihat dia. Begitu juga kita manusia ini, sepatutnya kita menghadirkan seperti ada CCTV yang sentiasa merakam kita, seperti ada recorder yang sentiasa merakam.
Bahkan di dalam tubuh badan kita ini keseluruhannya merupakan recorder. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh tubuh badan kita ini recorder untuk merakam setiap daripada gerak-geri kita. Subhanallah, kita ni mempunyai berapa banyak daripada syahid, iaitu saksi yang akan menyaksikan ke atas kita, sama ada buat kita ataupun ke atas kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala saksi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala saja cukup untuk menjadi saksi. Kemudian kiraman katibin, malaikat raqib dan atid. Kemudian malaikat-malaikat yang berada di sekeliling kita sebagai penjaga. Kemudian tubuh badan kita, mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Bahkan setiap sel yang berada di dalam tubuh badan kita itu dijadikan sebagai tasjil, sebagai recorder oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sebagai recorder, akan tetapi apabila dia mampu, dia ingin ataupun perlu di playback apa yang diingatkan, apa yang direkodkan, maka dia akan mampu untuk rekod kembali ataupun playback apa yang telah dilakukan. Kalau di dunia ini, kalau kita tengok CCTV ni hanya boleh rakam mungkin untuk 2 minggu, mungkin untuk sebulan, mungkin untuk Allahu alam paling lama berapa besar, mengikut kadar terabyte ataupun mengikut kadar memori. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memuatkan memori yang sungguh besar untuk setiap sel dalam tubuh badan kita ini, sehingga dia mampu untuk nak playback, nak replay apa yang kita lakukan daripada waktu zaman kita baligh. La ilaha illallah, ni merupakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sifat manusia, semakin maju teknologi, semakin canggih penipuan yang mereka lakukan. Yakni makin canggih teknologi, bukan makin diorang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka menyalahgunakan daripada teknologi tersebut untuk menambah baik daripada penipuan mereka ataupun tipu daya mereka. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi orang yang ingin menipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni play cheat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri, tidak ada yang lain. Kemudian Imam Haddad menerangkan kepada kita langkah-langkah muraqabah. Apakah ubat yang perlu kita ambil untuk mengubati hati apabila dia merasa malas untuk melakukan ketaatan ataupun cenderung untuk melakukan maksiat. Yakni bila hati ni jadi malas untuk tubuh badan menjadi berat untuk melakukan ketaatan, hati cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan tanda hati itu sakit, hati itu berpenyakit, perlu rawatan, perlu ubat, perlu didiagnose oleh seorang tabib, seorang doktor yang mahir tentang penyakit hati. La ilaha illallah. Naam. Jadi Imam Haddad di sini sebagai salah seorang daripada doktor hati mengingatkan kita, yakni salah satu penyakit hati ini adalah kurang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau seseorang itu mengikut kadar pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mudahlah dia untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan daripada perkara-perkara maksiat yang dilarang. Akan tetapi apabila kurang makrifahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kurang kenal, kurang yakin dia kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, maka berlakulah perkara-perkara yang malas dan kecenderungan untuk melakukan maksiat. Maka yang pertama disebutkan di sini, maka perkara yang pertama disebutkan di sini, maka segeralah ingatkan dirimu itu bahawa dia sentiasa melihatmu dan mengetahui rahsiamu dan bisikan hatimu. Yang ini kita ingatkan balik diri kita. Dan salah satu untuk mengingatkan diri kita tentang perkara-perkara ini adalah melalui bacaan Al-Quran. Yang ini kalau seseorang itu dapat membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami isi kandungannya, maka setiap kali kita melalui daripada ayat-ayat yang mengatakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menceritakan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu, maka ini akan mengingatkan kita bahawa kita sentiasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan mendengar daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita hadir dalam majlis-majlis ilmu ataupun majlis-majlis ceramah-ceramah
daripada orang alim yang sentiasa mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini kita akan sentiasa diingatkan, kita sentiasa ingat, yakni pengawasan itu sentiasa fresh dalam memori kita. La ilaha illallah. Akan tetapi terkadang kita lalai daripada perkara-perkara tersebut. Terkadang kita tidak istiqamah dalam membaca Al-Quran, tidak istiqamah dalam membaca hadisnya Nabi SAW, tidak istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, sehingga kita lalai terhadap hakikat tersebut. Kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Haddad bagi next ubat. Kalau ubat yang dosage yang pertama ni tak jalan, maka jika peringatan semacam ini tidak memberi apa-apa kesan kepada jiwamu kerana kekurangan makrifatnya tentang kebesaran Allah, maka hendaklah anda mengingatkannya dari dua hal malaikat yang mulia. Iaitu kalau tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala kita lalai, at least yang dekat dengan kita, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat daripada diri kita dengan diri kita sendiri, iaitu pengetahuannya, akan tetapi yang ada di sebelah kiri dan kanan kita yang sentiasa mencatat kita kebaikan dan kejahatan. Kalau kita malas untuk melakukan kebaikan, waliyadzubillah, takut nanti kita punya timbangan ataupun timbangan kebaikan kita itu akan ringan, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan kalau kita ingin melakukan maksiat, kejahatan, maka ditakuti bahawa ini akan memberatkan daripada neraca timbangan kejahatan kita. La ilaha illallah. Maka tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali ditulis oleh para malaikat. Dan tidak ada sesuatu perkataan pun yang dilakukan, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan kecuali dicatat oleh kedua malaikat ini. Kemudian Imam Haddad mengatakan, sesudah itu jika jiwamu tetap tidak mengambil peduli tentang peringatan ini, maka hendaklah mengingatkannya akan dekatnya maut. Dan maut itu adalah perkara gaib yang paling dekat sedang ditunggu. La ilaha illallah. Betapa dekatnya kematian itu kepada seseorang, sedang dia tidak mengetahui. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita agar supaya memperbanyakkan daripada mengingati al-maut. Terutamanya di dalam waktu yang kita hidup sekarang ini, zaman COVID-19, subhanallah, ini merupakan salah satu waktu yang bagus untuk kita latih diri kita untuk mengingatkan kematian. Kerana kematian boleh datang bila-bila masa, jangkitan boleh berlaku pada bila-bila waktu. Bukan kita minta, akan tetapi mengawas diri kita ini agar supaya kita tak lalai daripada kematian. Kita tidak lalai pada hakikat bahawa satu hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kematian. Kematian itu adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu tidak diketahui, ianya boleh datang pada bila-bila masa. La ilaha illallah. Dan kalau al-mar'u yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat kelak atas apa yang dia meninggal dunia. Ya, ini kalau dia meninggal dunia dalam keadaan baik, insya-Allah dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Akan tetapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah tabaraka ta'ala, maka dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan su'ul khatimah, dan ini merupakan salah satu tanda keburukan di akhirat nanti. Maka kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, maka kita cuba sebaik mungkin untuk melakukan perkara-perkara yang baik seistiqamah yang mungkin. Dan antara asbab untuk mendapatkan istiqamah adalah untuk kita mempunyai jadual waktu ataupun satu rutin yang tertentu. Kita latih diri kita, sebagai contoh, waktu di antara lepas subuh sehingga terbit matahari, kita cuba untuk berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu malam hari di antara maghrib dan isyak, kita latih diri kita untuk berada dalam majlis zikir. Kumpul ahli keluarga kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul ahli keluarga kita untuk salat dengan berjemaah. Dilaungkan azan, dilaungkan iqamah, agar supaya rumah kita itu turun rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat jemaah di rumah juga mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, mendatangkan sakinah, ketenangan di dalam ahli keluarga. Maka dengan kita istiqamah, mempunyai jadual waktu seharian
dalam setiap minggu, setiap bulan ada amalan-amalan tertentu yang kita lakukan dan sebagainya, maka insya-Allah ini akan membantu kita mudah untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan kalau seseorang itu mempunyai rutin istiqamah, makin lama makin banyak dia berzikir, makin lama makin banyak diingat akan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah apabila tiba ajalnya, insya-Allah dia juga akan berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan hatinya ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah bimbangnya jiwa itu bila dia diserang maut dengan tiba-tiba, dan bahawasanya apabila maut datang menimpanya padahal dia masih dalam keadaan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu akan menyebabkan kerugian yang tiada kesudahannya? Yang ni kalau kita rugi dekat dunia, paling kurang kita akan berada dalam kesusahan mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup kita yang mungkin paling lama 30, 50, 60, 70, mungkin 100 tahun. Itu kalau seseorang itu menanggung kerugian di dunia daripada harta benda. Akan tetapi kerugian di negeri akhirat ini merupakan satu kerugian yang tiada batasannya, tiada limit pada kerugian di akhirat. La ilaha illallah. Kerana kehidupan di akhirat itu adalah kekal. Ya ahlal jannah akan diseru penghuni syurga, ya ahlal jannah khuludan fala maut. Wahai penghuni syurga, kekallah kamu di dalam syurga selama-lamanya kerana sudah tidak ada kematian selepas ini. Ya ahlan nar khuludan fala maut. Wahai penghuni neraka, kekallah kamu di dalam api neraka tersebut, waliyadzubillah, selama-lamanya kerana tidak ada kematian selepas itu. Maka kerugian dan penyesalan seseorang itu berada di dalam sewaktu berada di negeri akhirat tidak ada kesudahan. Bahkan ahli-ahli syurga sendiri akan merasakan kerugian dan penyesalan, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, lan yatahassar ahlul jannah fil jannah illa sa'ah marrat alaihim fid dunya wa lam yadhkurillaha fiha. Tidak menyesal, tidak merasa kerugian orang-orang yang berada di dalam syurga kecuali ke atas waktu-waktu yang telah mereka lalui di alam dunia ini dalam keadaan kosong, yakni tidak melakukan apa-apa kebaikan di dalamnya, yakni tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini kalau dia biarkan waktu itu berlalu dengan kosong, menyesal, merasa rugi. Kerana apa? Kerana dengan waktu yang kosong itu mereka boleh mencapai darjat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kegembiraan yang lebih pada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang-orang yang bukan hanya membiarkan waktu itu kosong berlalu tanpa manfaat, ini kan lagi orang yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia akan penyesalannya lebih lagi. Nah, kemudian Imam Haddad mengatakan, dan jika menakut-nakutkan semacam itu juga tidak berguna pada jiwamu, hendaklah anda menyebutkan kepadanya tentang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang mentaatinya dengan memperoleh pahala yang besar, dan apa yang diancamnya pula dengan siksa yang pedih terhadap siapa yang melakukan maksiat kepadanya. Nah, katakanlah kepadanya, wahai jiwa, tiada apa pun yang boleh disesalkan selepas mati. Nah, ini bagi mereka-mereka yang paling rendah keadaan dia, paling lemah iman dia, yang ini perlu melakukan ketaatan itu apabila nampak faedahnya. Apabila nampak faedah dia, baru dia nak lakukan ketaatan. Dan antara perkara yang direct mendatangkan faedah yang adalah salatul duha. Salatul duha ini salatul ghina, salat untuk mendatangkan kekayaan. Maka kebanyakan daripada manusia apabila mereka melakukan salatul duha ataupun membaca daripada surah Waqiah, mereka inginkan daripada kesenangan dunia, walaupun bukan hanya rezeki zahir sahaja yang boleh kita dapat daripada salatul duha dan surah Waqiah, yakni perkara yang lebih tinggi itu rezeki-rezeki yang batin. Apa itu rezeki batin? Sifat-sifat yang mulia merupakan rezeki yang batin, keyakinan merupakan rezeki batin, keikhlasan merupakan rezeki yang batin dan sebagainya. Maka kita harapkan daripada salatul duha ataupun surah Waqiah bukan hanya rezeki yang zahir, iaitu daripada perkara-perkara dunia, makanan, dimurahkan rezeki, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya,
Bukan hanya kita niatkan itu, akan tetapi kita juga niatkan agar supaya kita dibersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, yang tercela, dan juga dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, yang mana ianya merupakan sebahagian daripada rezeki al-batin. La ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Nah, maka Imam Haddad mengatakan, ubatilah dirimu itu dengan peringatan-peringatan supaya ini ketika ternyata kelesuannya untuk melakukan ketaatan dan kecondongannya untuk melakukan kemaksiatan, kerana sesungguhnya ini termasuk ubat-ubat yang bermanfaat bagi menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Nah, maka orang-orang yang meyakini bahawa mereka diawasi, akan tetapi mereka ni ada level masing-masing. Setiap mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi mereka, mereka diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk-makhluk lain, akan tetapi keyakinan terhadap pengawasan tersebut ini ada level. Ada yang tahu mereka diawasi, akan tetapi ianya tak cukup kuat untuk memberikan mereka semangat untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Tahu diawasi, tapi maksiat masih juga dilakukan. Kerana apa? Kerana mereka tertipu dengan diri sendiri dengan mengatakan bahawa tak apa, kita buat dulu maksiat, nanti boleh bertaubat. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan penipuan daripada iblis ataupun syaitan kepada manusia. Kerana apa? Kerana terkadang kita tidak mengetahui bahawa dengan melakukan maksiat, hati semakin keras. Dengan melakukan maksiat, makin sukar untuk melakukan ketaatan, ataupun makin sukar untuk kita merasakan kenikmatan, kelazatan dalam melakukan ketaatan. La ilaha illallah. Tertutup daripada melihat kebenaran dan terkadang susah untuk menerima nasihat dan kebenaran. Dan ini sahaja sudah cukup sebagai satu azab. Ini susah untuk menerima kebenaran, tidak susah untuk merasakan kelazatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahaja merupakan satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang tahu akan nilai kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelazatan bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Hujibu wa kafa minal azabi hijabu. Mereka dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengenal Allah, daripada merasa kenikmatan berada bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dan sebagainya. Maka itu merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita banyak tidak tahu. Sebab apa? Sebab kita belum sampai ke situ, sehingga apabila diharamkan daripada merasai kelazatan tersebut, sehingga kita merasakan ia merupakan satu siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran disebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini hati mereka itu terhijab daripada merasakan kelazatan atas perkara-perkara yang mereka lakukan di dunia ini. La ilaha illallah. Naam. Oleh kerana darjat keimanan seseorang itu tidak sama, maka ada yang kuat keimanannya dan ada yang lemah keimanan mereka, sehingga mereka tak malu untuk melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan dalam hadis bahawa ada satu orang ni dia meninggalkan maksiat kerana dia diingatkan oleh keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cerita yang masyhur tentang tiga orang yang terhimpit ataupun terkunci di dalam gua oleh batu. Ada batu datang, terjatuh batu di mulut gua, maka mereka terperangkap di dalam gua tersebut. Maka salah seorang daripada mereka ini bertawassul dengan amal perbuatan mereka. Apa amalan yang dilakukan? Amal yang mereka lakukan, yang dia ni lakukan adalah, ya Allah, kalau aku meninggalkan sesuatu maksiat itu kerana takutkan kamu,
maka tunjukkanlah pengkabulan tersebut dengan dijadikan asbab batu itu dialihkan. Yang ini apabila batu itu dialihkan merupakan salah satu tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada amal tersebut. Jadi apa yang dilakukan si fulan ini, dia telah memberikan pinjaman kepada seorang wanita yang memerlukan duit. Akan tetapi dengan syarat adalah wanita itu menyerahkan kehormatannya kepada lelaki tersebut. Walhasil, pendekkan cerita, apabila tiba waktu untuk wanita ini menyerahkan kehormatannya, ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wanita ini mengingatkan lelaki tersebut bahawa jangan kamu melakukan sesuatu perkara itu bukan dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu melakukan la tafuddul khatim illa bihaqqiha. Jangan kamu memecahkan kunci tanpa menggunakan kuncinya yang betul, dengan jalan yang betul. Maka lelaki itu meninggalkan perkara yang ingin dilakukan daripada maksiat tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada amalan yang disebut ataupun yang dilakukan oleh lelaki tersebut. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa kalau kemudian jika bergejolak api malu dari dalam hatimu ketika anda merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihatmu kini, dan bahawa perasaan malu itu menahanmu dari melanggar perintahnya dan mengajakmu untuk menyegerakan diri untuk membuat ketaatan kepadanya, maka itulah tandanya bahawa hakikat muraqabah sudah mula muncul dalam hatimu. Naam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan rezeki muraqabah. Muraqabah maksudnya bila kita nak lakukan perkara maksiat ataupun bila kita nak meninggalkan daripada perkara ketaatan, maka kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengetahui apa yang terdetik dalam diri kita. Dan walaupun pada mulanya terkadang ini merupakan satu perkara yang berat, kadang tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala mengawas, tapi still kita rasa kita delay, kita procrastinate. Kadang-kadang nak melakukan ketaatan tapi kata tak apalah, nanti dulu, sekarang ni tengah penat dan sebagainya. Dan ubat dia adalah seperti yang kita sebutkan tadi, langkah-langkahnya. Nah, dan ketahuilah bahawa muraqabah itu adalah termasuk semulia-mulia maqam dan setinggi-tinggi kedudukan serta kemuncak darjat. Dan itulah yang dikenal sebagai maqamul ihsan, yang tertunjuk dalam sabdaannya yang berbunyi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tiada melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Setiap orang mukmin percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tiada tersembunyi kepadanya sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Dan dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bersamanya di mana sahaja dia berada, tiada terlindung padanya sesuatu apapun dari gerak-gerinya dan di mananya. Akan tetapi hendaklah perasaan yang demikian kekal menetap dalam pemandangan yang semacam ini dan berhasil mencapai buah-buahnya. Yang paling sedikit sekali ialah jangan sampai dia membuat sesuatu amalan di antaranya dengan Allah lalu dia merasa malu jika dilihat seorang dari orang-orang salih. Ini memang susah, dan di sebaliknya adalah lebih susah, sehinggalah menjadi hamba itu pada akhirnya terpaku dengan Allah serta fana dari semua apapun selain dia. Tegasnya dia telah gaib, telah hilang dari semua ciptaan di muka alam ini apabila dia dapat menyaksikan kebenaran, yakni Allah Ta'ala, dan akan menuju ke tempat kebenaran di sisi Raja yang Maha Berkuasa. Nah, di akhir sekali Imam Haddad mengingatkan kita agar supaya salah satu daripada maqam ataupun salah satu hasil daripada muraqabah ini, kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan kita. Salah satunya adalah kita mendapat ikhlas. Kita mendapat ikhlas dan kita terubat daripada penyakit menunjuk-nunjuk atau riak ataupun syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu kita melakukan sesuatu perkara itu kerana manusia.
Iaitu apabila kita dilihat oleh manusia ataupun kita dirasa kita dilihat oleh manusia, maka kita cuba menyempurnakan ibadah tersebut. Akan tetapi bila kita berada bersendirian, kita tidak menyempurnakan ketaatan ataupun perkara yang bila kita bersendirian, kita tidak menyempurnakan ketaatan, ataupun bila kita bersendirian, kita rasa lebih mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak dipantau oleh sesiapa. Wahakadha. Dan sifat ini kalau boleh kita terapkan dalam diri kita dan bahkan dalam diri anak-anak kita daripada kecil, maka ianya akan mereka akan membesar dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di mana saja mereka berada. Mereka tahu untuk beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlukan didikan ataupun tarbiyah, perlukan didikan dan tarbiyah. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita bersama orang-orang yang hatinya sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan hati mereka sentiasa merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka ini tidak melewatkan akan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak berani dengan sewenang-wenangnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau sekecil mana pun. La ilaha illallah. Naam, kat sini ada soalan bertawassul. Bertawassul iaitu kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan sesuatu perkara. Iaitu kalau kita melakukan amal kebaikan, ya Allah, dengan keberkatan amal tersebut kita minta sesuatu perkara. Ataupun kalau kita meninggalkan, seperti dalam hadis tadi, kita meninggalkan sesuatu maksiat, sesuatu perkara yang dilarang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul ianya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta sesuatu dengan keberkatan perkara tersebut. Ataupun kita minta bertawassul ini juga dengan keberkatan orang-orang sama ada dengan amalan salih ataupun dengan orang-orang salih ataupun dengan tempat-tempat yang diberkati. Dan dalil-dalilnya banyak kita jumpa di dalam Al-Quran. Bahkan seperti yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, sewaktu di akhirat nanti, apabila keadaan semakin teruk, maka manusia ingin penghisapan itu dipercepatkan, perhitungan di padang mahsyar itu agar dipercepatkan. Maka mereka akan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, untuk minta syafaat dipercepatkan. Maka Nabi Adam kata, idhab ila ghairi, nafsi idhab ila ghairi, aku sibuk dengan diri aku, maka kamu pergi kepada Nabi lain. Maka ini syafaat ataupun tawassul ini menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, menggunakan kelebihan yang ada pada seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya agar supaya kita dipercepatkan sesuatu urusan ataupun dipermudahkan sesuatu perkara. Maka ini perkara-perkara ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para anbiya dan juga para sahabat-sahabat Nabi SAW. Salah satu juga hadis yang menyebutkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di zaman Nabi SAW, apabila tiba musim kemarau, maka mereka akan Nabi SAW akan berdoa. Akan tetapi selepas kewafatan Nabi SAW, maka Sayyidina Umar Al-Khattab bawa pakcik Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Sayyidina Umar berdoa dengan doanya, iaitu, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan Nabi kamu, akan tetapi selepas kewafatan Nabi kamu, kami bertawassul dengan pakciknya, iaitu ahli keluarganya Rasulullah SAW. Maka dengan keberkatan pakciknya Rasulullah, berikanlah kami hujan. Maka turunlah hujan. La ilaha illallah. Kurang lebih macam tu. Harap-harap ianya menjawab daripada soalan yang ditanyakan. Naam. Kemudian kita masuk ke bab yang seterusnya, perihal kebatinan. Imam Haddad mengatakan bahawa perbaikilah kebatinanmu. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbaiki kebatinanmu sehingga menjadi lebih baik daripada kelahiranmu.
yang ternyata sudah baik. Semua itu ialah kerana kebatinan itu adalah tempat pandangan Tuhan, sedang kelahiran pula ialah tempat pandangan semua makhluk. Tiada pernah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang batin dan yang lahir di dalam kitabnya, melainkan disebutkan yang batin terlebih dahulu. Dan antara doa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku dan jadikanlah lahirku itu pula baik. Naam. Dan bila baik yang batin, nescaya baik pula yang lahir. Tiada syak lagi, kerana sesungguhnya yang lahir itu sentiasa menjadi ikutan kepada yang batin dalam baik buruknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Jika dia baik, maka baik pulalah seluruh jasad itu, dan jika dia rosak, maka rosak pulalah seluruh jasad. Ingatlah bahawa dia itulah hati. Dan ketahuilah barang siapa yang mendakwa bahawa dia mempunyai kebatinan yang cemerlang, padahal dia telah menghancurkan kelahirannya dengan meninggalkan amalan-amalan ketaatan yang lahir, maka nyatalah orang ini adalah pendakwa sesuatu yang tidak benar dan pendusta. Dan barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki kelahirannya dengan memperindah pakaiannya dan gayanya, serta meluruskan lisannya dan menimbang gerak-gerinya pada duduk bangunnya dan jalan berhentinya, namun kebatinannya dibiar terasak dengan berbagai-bagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela, maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berpura-pura, riak dan yang membelakangi kehendak Tuhannya. La ilaha illallah. Naam. Ini antara satu perbahasan yang indah dan antara semuanya penting, tapi antara yang terpenting. La ilaha illallah. Nah, ini seakan-akan sambungan daripada bab yang sebelum ini, iaitu muraqabah, iaitu merasa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kita. Nah, di sini Imam Haddad mengingatkan kita agar memberikan perhatian yang lebih kepada batin kita, iaitu kepada hati kita. Kerana apa? Kerana hati ini merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa ataupun amalan kita, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati dan niat kita. Nah, maka manusia ini, amal perbuatan mereka kesemuanya terbagi kepada kedua bahagian, amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir dapat dilihat oleh orang ramai, amalan batin hanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang zahir ada yang terpuji, ada yang tercela. Amalan yang batin juga ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, pada amalan zahir terdapat perintah dan larangan, pada amalan batin juga terdapat perintah dan larangan. Jadi amalan yang zahir itu, antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait padanya adalah seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah, melayan tetamu, dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Maka ini merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada anggota tubuh badan kita yang zahir. Dan ada juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait kepada anggota tubuh badan yang zahir, seperti kita dilarang daripada mencuri, kita dilarang daripada berzina, kita dilarang daripada meminum arak, kita dilarang daripada homoseksual, membunuh, melarikan diri daripada peperangan dan sebagainya. Maka ini merupakan perintah dan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada anggota tubuh badan yang zahir. Dan perintah juga terbahagi kepada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Dan kedua perkara ini adalah merupakan amalan yang terpuji. Yang dilarang daripada amalan batin itu ada yang makruh, ada yang haram, dan kedua-duanya tercela. Maka antara amalan
batin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah perkara-perkara yang terkait dengan akhlaknya. Akhlak dan sifat. Perlu kita didik akhlak kita, perlu kita hiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang mulia seperti ikhlas, tawaduk, zuhud, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perkara-perkara akhirat, mengutamakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya daripada kehendak hawa nafsu. Dan antara amalan hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan yang terkait dengan perkara-perkara yang batin adalah seperti kita dilarang daripada bersifat ujub, kita dilarang daripada sifat takabur, kita dilarang daripada sifat berburuk sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang daripada bersifat tamak dan rakus ataupun cinta kepada dunia dengan melampau dan sebagainya. Maka ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dalam hati manusia. Dan ini merupakan hakikat manusia, hakikat amalan manusia di dunia. Ada zahir, ada batin. Zahir ada perintah, ada larangan. Batin ada perintah, ada larangan. Dan amalan yang dilakukan oleh batin itu lebih berat pahalanya berbanding dengan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir. Begitu juga dosa yang dilakukan oleh hati itu, dia punya dosa adalah lebih berat nak dibandingkan dengan amalan yang dilakukan ataupun larangan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan yang zahir. Sebagai contoh, la ilaha illallah, anggota tubuh yang zahir ni kalau dilakukan dosa, yang ni pada waktu dilakukan dosa itu hanya dosa tersebut berlaku. Sebagai contoh, dia mengumpat. Waktu dia mengumpat itu, dosa akan tertulis kepadanya. Maksudnya mengumpat itu ada waktu yang terhad, ataupun waktu dia mencuri. Waktu dia mencuri itu yang terhad, dosanya terhad pada situ. Ataupun melakukan zina, ataupun membunuh dan sebagainya. Akan tetapi dosa yang dilakukan oleh amalan hati ini, kalau dia berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana dia tidak bertaubat daripada perkara tersebut, seakan-akan dosa itu berterusan, continuously tertulis di dalam buku catatannya. Ataupun kalau dia berhasad dengki kepada seseorang, selagi mana dia tidak membersihkan hatinya daripada hasad dengki tersebut, maka dosa itu akan berterusan walaupun dalam keadaan dia tidur. Maka dosa yang dilakukan oleh hati ini lebih berat daripada dosa yang diamalkan oleh anggota tubuh badan. Begitu juga amalan baik yang dilakukan oleh hati adalah lebih berat nilainya daripada amalan dilakukan oleh tubuh badan yang zahir. La ilaha illallah. Maka Imam Haddad menulis di sini, mengatakan di sini, maka kalau hati itu buruk, maka rosaklah amalan yang keluar daripada hati tersebut, iaitu anggota zahir. Maka hati yang buruk ataupun sakit, maka akan digunakan untuk kemaksiatan. Sebab itu tak boleh seseorang mendakwa bahawa yang penting hati baik walaupun luaran tak baik. Sebab itu tak boleh seseorang nak mengatakan, oh cukup hati baik, luaran rosak, tak apa. Ataupun contoh yang biasa dilakukan adalah khalas, yakni tak pakai tudung, dikata yang penting hatinya baik. Kalau hati baik, maka dia akan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau hati itu baik, maka amalan luaran anggota tubuh badan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan zahir akan dia tidak akan melanggari dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak mungkin hati baik tapi anggota bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati dan tubuh badan ini sebab dia jalan seiring. Hati baik, amalan yang bersumber daripada hati yang baik ini juga akan tunjuk perkara yang baik. Wahakadha. Walaupun terkadang manusia tergelincir, manusia baik, tapi mereka ini bukanlah maksum, bukanlah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terkadang masih lagi melakukan maksiat dan sebagainya, tapi yang penting itu dia mengaku bahawa dia melakukan kesalahan. Dia mengaku bahawa dia melakukan kesalahan, dan mengaku bahawa dirinya salah lebih baik daripada menegakkan benang yang basah. Dah tahu benda tu salah tapi dia
mempertahankan apa yang salah tu. Dia nak membenarkan juga perkara yang salah. Waliyadzubillah, lebih-lebih lagi dia nak membenarkan perkara yang salah itu menggunakan dalil-dalil agama dan sebagainya. Kalau kita buat salah, khalas, kita mengaku kita salah, kita bertaubat, kita cuba untuk memperbaiki diri. Tapi bukan dengan menegakkan benang yang basah. Mengaku akan kelemahan diri sendiri lebih baik daripada mengatakan oh yang penting hati tu baik. Wahakadha. La ilaha illallah. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan tentang perihal kebatinan dan sambung dengan fasal yang seterusnya, perihal menjaga waktu pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat muraqabah dan sampaikan kita kepada maqam al-musyahadah fi khairin wa lutfin wa afiyah, sehingga kita tidak berlalu satu saat kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya atas kekurangan kita dalam tergelincir melakukan maksiat, bahkan dalam melakukan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga kita merasakan malu bahawa amalan kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keaiban, sehingga dengan perasaan tersebut insya-Allah akan disempurnakan segala kekurangan daripada amal kebaikan kita itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan dirinya kerdil, merasa dirinya penuh dengan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela dan dihiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bersama orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.